ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita mengutus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taufik dan hidayahnya. Di saat yang mulia ini kita dihimpunkan di tempat yang mulia dalam i'tikaf di masjid. Moga-moga kita bersama sentiasa mendapat rahmat, keberkatan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung lagi perbincangan. Kita masuk bab yang ke-8. Bab ke-8 berkenaan dengan akikah dan juga memberi nama, menyambut bayi yang baru lahir, bagaimana nak mengazankan bayi, tahnik dan mengkhitankan anak-anak kita. Itu bab yang ke-8. Pertama berkenaan dengan al-aqiqah. Dari segi definisinya, ta'rifnya ialah dia asal daripada perkataan al-aqu yang bermaksud potong. Asalnya ia digunakan dengan makna rambut yang berada di atas kepala bayi sewaktu dilahirkan. Dinamakan demikian kerana ia dicukur dan dipotong. Itu asal dari segi makna lughawi, dari segi bahasa. Al-aqiqah dari segi syarak berarti haiwan. Kalau kita kata yang menawak ngekoh, orang Kelantan dia mereka ngekoh. Bahasa tu bahasa Kelantan tu. Bahasa asalnya al-aqiqah. Aqiqah. Aqiqah ni ialah nama kepada haiwan, binatang yang kita sembelih kerana kesyukuran mendapat bayi, mendapat anak yang baru sewaktu mencukur rambutnya. Kita nak cukur rambut tu sunatlah, sembelih dulu. Jadi binatang yang disembelih tu kambing ke, lembu ke, kerbau ke, unta ke, tak kira lah. Binatang yang disembelih kerana kesyukuran di atas mendapat anak yang baru, namanya akikah. Sembelihan ini diberi nama demikian kerana ia disembelih dan dipotong sewaktu rambut dicukur. Sewaktu rambut dicukur. Jadi jarak antara sembelih dengan cukur rambut tu dia tidak jauh lah. Sebaik-baiknya sembelihan tu di waktu pagi, waktu duha. Lepas sembelih tu cukur. Lepas sembelih binatang tu baru cukur. Itu dari segi tertibnya. Disunatkan menamakan akikah dengan nama nasikah. Jadi nama yang baiknya nasikah atau zabihah, sembelihan. Nama yang lebih baik kepada akikah ialah nasikah, makna suatu ibadat. Dia merupakan ibadat yang sangat dituntut oleh Islam. Dalilnya ialah hadis riwayat oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah tidak sukakan al-uquq. Jadi bahasa tu orang tanya tentang akikah. Nabi kata kalimah al-aqu ni makna putus. Kalimah tu putus. Boleh jadi kalau silap faham membawa makna putus silaturahim. Itu suatu penderhakaan, suatu dosa.
Seolah-olah baginda tidak suka sembelihan itu dinamakan akikah. Seolah-olah. Ini diberikan permulaan supaya tidak berlaku kekeliruan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikurniakan anak, dapat anak baru, lalu dia suka untuk melakukan ibadat. Jadi Nabi namakan sembelihan itu sebagai nasikah, ibadat. Maka lakukanlah ibadat itu. Falyaf'al nasikah. Nabi kata buatlah nasikah. Tapi kalau kita buat nama nasikah, kita tak payah pula. Kita nak buat nasikah esok ni, mari belakang rumah kamu. Gapo pula nasikah, nasi kau gapo? Nasikah dengan akikah ni tolong ya. Nama Nabi zaman dia ada sebut akikah, ada sebut nasikah. Dan nama nasikah ni lebih disukai. Dua-dua tu boleh makalah. Jangan membawa kepada memutuskan. Cuma Nabi buat gitu kerana takut ada kekeliruan. Kita sembelih ni bukan untuk memutuskan silaturahim, bahkan bila sembelih binatang kerana kesyukuran tadi, dia dapat merapatkan silaturahim. Mungkin panggil orang makan ni, enggak makan percuma ni, kambing pun tu. Mana tidak tolak mana lah dah. Tidak tolak mana. Kalau orang ajak hari ni kita pergi, esok ya orang lain pula kita pergi pula. Tak ada masalah. Kambing ni kira boleh kira lah. Itu. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Sunat maknanya kita kena letak dalam pertimbangan kita lah, terutamanya orang yang muda nak nikah ni. Bila nak nikah kita kena agak lah. Agak-agak ni biasa-biasa ke, setahun boleh anak lah. Gak zaman lah ni zaman rengeh benar, rengeh nyor, rengeh pokok, rengeh. Kadang-kadang dia molek 9 bulan tu boleh anak lah. Jadi kita kena cek dari awal-awal lagi. Aku ni boleh jadi tu beri rezeki anak sikit lagi. Kena simpan untuk ngekah tu. Sebab itu satu tuntutan. Simpan lagi. Sebab kita nak buat kalau boleh sebaik-baiknya. Sebaik-baik lagu mana? Ikut sunnah Nabi lah, baru baik. Kalau Nabi ajar kalau boleh hari ke-7 lah yang terbaik. Takdir hari ke-7 tak ada piti, tak boleh buat juga. Jadi kita kena buat persiapan lebih awal. Hukumnya sunat muakkad. Wali yang menjaga bayi itu dituntut melakukannya. Wali ni kalaulah ayah dia lah walinya. Kalau ayah dia mati, tok dia jaga, tok dia lah walinya yang menjaga tu. Kalau tok tak ada, pak dara jaga, pak dara dia lah. Wali yang layak jadi secara mudahnya dia boleh jadi wali nikah. Ada wali nikah kepada bayi yang dilahirkan tadi. Ada juga anak lah nikah banyak anak-anak ni tak tahu pok mana. Mak tahu memang moga anak tak ada, pok je beranaknya mak belaka. Mak doktor kata ni mak dia ni mak dia. Kadang-kadang mak tahu, pok tak tahu. Hok berat laginya pok tak tahu, mak pun tak tahu. Temu-temu tepi jalan. Temu-temu tempat siapa? Temu-temu tempat tangga masjid, jauh sikit barang ni. Jauh apa? Tahu anak ataupun tinggal anak lagu tu. Jadi anak lagu tu tak tahu pok mari mana. Jadi kalau kita sanggup ambil pera dia sebagai bapa angkat, oleh kerana walinya tak ada, kita lah sunatnya. Kita lah sunat muakkad untuk mengakikahkan kanak-kanak tu. Tu maksudnya wali ni lebih kepada penjaga. Penjaga. Kalau tahu wali sebenar lah. Itu asalnya. Maknanya kalaulah wali dia tak buat, orang lain itu tidak menjadi tuntutan lah. Dia ada khilaf pendapat pula lah. Kalau misalnya ayah dia tak buat, misalnya ayah kita ni ada lagi, kita umur 40 lah ni, ayah umur 70. Salahnya tanya, ayah kita sampai kecil mula
ayah ngekoh kambing ke biring. Kita tanya gitu. Ayah kata, duk berasa mengaya kapur ya. Ngekoh mula ngaya kapur, biring aku tak ada, kambing aku tak ada, piti nak beli pun tak ada. Oh. Agak ayah kapur tak kira. Tak kira. Ketika tu ada keboleh dia ngekoh diri dia sendiri. Ada khilaf pendapat. Sebab hadis yang mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, hadis ini mengikut kebanyakan ulama Imam Al-Baihaqi, Imam Nawawi, hadis itu hadis yang mungkar, hadis yang batil. Nabi tidak ngekoh diri dia sendiri. Jadi tu walaupun hadis itu batil, ada 3 pendapat tentang kalau kita tak pernah diakikah oleh sesiapa. Ada kata tak perlu lagi. Pendapat kedua, dituntut juga kepada diri dia sendiri. Dah ayah dia tak buat, mau besar, mau buatlah. Piti ada. Ada kata pendapat ni harus, tidak sunat, harus. Harus pun kalau kita sembelih pakat makan sedap kalau. Tak ada apa-apa. Makna tak siapa tak haram. Jadi boleh, ada pilihan. Ada 3 pendapat situ. Jadi asalnya ialah wali dia. Wali disunatkan. Tapi kalau wali tak buat, kalau takdir dia nak buat, no. Dah mu ayah mula ayah kapu. Ayah dia kata ayah kapu pun 10 ekor dia kata. Aku 10 ayah baik benar. Tapi tak kira juga ayah baik atau tidak baik ke. Tidak sah. Jadi kita berasa tahun ni nak ngekor lah. Nak ngekor. Kalau sekala korban kita ganti dengan akikah. Boleh. Satu bahagia. Dalil disunatkan ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah. Nabi buat ngekoh kepada cucu-cucu dia. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat Nabi menjadi amalan biasalah pakat ngekoh. Ajak ngekoh ni lebih kepada digalakkan daging tu digula. Gula lemak manis, kemudian panggil orang ramai pergi makan hok masak dah. Itu lebih baik daripada kita lepas melih agih ke daging mentah. Kita panggil dia pakat mari makan. Jadi zaman sahabat tu sudah menjadi makruf. Sebenarnya amalan ngekoh ni dia ada sebelum Islam lagi. Amalan ngekoh ni zaman jahiliyah ada. Zaman jahiliyah tu bila Nabi terima Islam ni ada satu cerita. Nabi tengok orang jahiliyah ni sembelih juga, kesyukuran jugalah. Tapi kesyukuran tidak ada syariat ni kak, pakai ikut adat-adat gitulah. Adat-adat orang tua sembelih tak tahu ke apa. Cuma lepas dia sembelih tu, dia ambil darah kambing tu, ambil darah kambing sikit bagi comor. Lepas cukup kepala anak tu, dia comor darah kambing atas kepala botok tu. Nabi kata tak apa comor. Tak apa comor darah tu dia najis darah ni. Sebab tu ada Nabi kata kalau ganti dengan za'faran lebih baik. Za'faran merah juga. Za'faran pun ada khasiat, boleh menyebabkan kulit kepala ni kemah molek, rambut pun tumbuh molek. Jadi tak percaya terabuak lah. Tapi bukan kita tua tu. Lama cuma za'faran kita nampak tumbuh juga, muka tak tumbuh dah botok. Jadi anak-anak tu boleh. Jadi Nabi tukar kepada za'faran warna merah. Ambil 3-4 orang, buah air sikit dia rendam dia jadi merah. Cuma tu ganti. Maksudnya ayatnya amalan akikah ni bukan baru. Zaman jahiliyah ada. Sebab tu bila Islam mengiktiraf tapi ubah daripada salah kepada betul. Perbetulkan yang salah tu. Jadi amalan ni telah menjadi benda yang makruf di kalangan sahabat Nabi. Tidak kata pelik. Ngekoh ni benda yang biasa. Ini sebagai dalil. Ada Nabi pun dijemput, sahabat-sahabat menjemput sesama mereka makan gula akikah. Dia lebih kurang begitulah. Masa Nabi dilahirkan pun tok Nabi kan telah menyembelih unta, dikatakan menyembelih binatang ternak lah sebagai kesyukuran. Tu dia sembelih lagu tu lah makna kesyukuran bagi buat dia dapat anaknya anugerah yang besar. Anak ni bukan apa boleh kereta, bukan apa boleh bini. Ya anugerah yang besar.
Sebab ramai orang bini 15 tahun tak boleh anak lagi. Tapi setengah orang bini 9 bulan boleh dah. Tu kira molek 9 bulan. Hak tak boleh mainnya, hak nikah 5 bulan boleh dah. Tu. Zaman lah ni zaman PC baru ni orang panggil zaman touch and go. Dia kata pelik dia kata. Kita ingat tak jadi bila-bila gitu ya dia kata. Touch jadi juga dia kata. Kita dah ingat orang tu nikah 15 tahun tak boleh anak, 5 tahun tak boleh anak kita, bila-bila kita boleh. Lepas tu lekak hak sudah dah lah. Perzinaan berlaku sebelum nikah. Lalu pun nikah dua tu. 5 bulan beranu. Tengok tarikh nikah tak ikut ni, tak ikut 9 bulan ni. JP yang kata awak tak boleh daftar ni, tak boleh pay ni. Dia kata ni apa ni, bini apa ni? Bini pun dah 5 bulan. Dia kata sampai model lah ni. Sampai rengnya berlaku, bukan setakat anaknya rengnya, orang pun rengnya. Tak ada. Tuhan raya jelas tu. Dia kena 9 bulan. Paling-paling kurang Tuhan raya 9 bulan. Kandungan 9 bulan. Kalau cukup 9 bulan, 2 lahzah, maka baru boleh bin. Ni kita akan bincang nanti bab bin ni, ada tajuk dia akan datang. Saya nak ayatnya zaman dulu sebelum Islam pun dah ada kesyukuran dah ni. Kesyukuran dapat anak ataupun cucu. Gak Nabi muka ayah dia mati dah. Tok dia jaganya. Tok dia lah tulus melahnya. Tulus melah. Jadi boleh jadi itu sudah dikira. Dikira. Daripada Salman bin Amir Al-Dhabbi radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al ghulami aqiqatu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha." Ini hadis sahih Bukhari ya. Mana hadis sahih lah ni. Nabi kata bersama bayi itu akikahnya. Kena ngekah lah. Maka tumpahkanlah darah untuknya, sembelihlah tu. Dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan. Tanggalkan buah. Buah ni iaitu al-adha ni kekotoran dan najis. Rambut-rambut yang keluar bersama bayi, rambut tumbuh dalam perut tu, masih lagi ada kesan kekotoran di kaki-kaki rambut tu. Jadi kita cukur buah perabi, barulah anak tu tidak bergelumban dengan kekotoran. Jangan duk sayang lah. Jangan duk sayang. Ayo comel rambut anak ni, comel sayang nak guting. Jadi itu tak boleh dah tu. Itu kita tidak ikut Nabi royak tu. Nabi kata amitu anhul adha. Buat rambut tu ada penyakit. Boleh jadi menyebabkan dia kurang cerdik ke, ataupun sebab Nabi royak ni kita tidak boleh main tak percaya. Bila Nabi kata ada penyakit, ada sungguh lah. Ada sungguh. Jadi kena cukur. Saya temu dah pergi cukur. Dia ajak saya pergi cukur seorang-orang tu. Kita nak kata mata jilat ada ke? Ada. Guting ada. Dia kata saya ustaz kita tak cukur. Jarang anak boleh beranak comel lah. Anak teno rambut panjang comel, keriting lagi. Jarang. Kata tak boleh abang, kata kena cukur juga. Saya tak cukur. Kata ikut abang lah, tapi Nabi royak kena cukur kata. Dia tumbuh comel lagi pada tu. Tak kita cukur. Tak tahu dah lepas tu kita tinggal lagi ikut dia. Royak ada juga orang. Dia tak sepakah Nabi royak ni. Kata cukur lah, ada masalah gapo. Dia tumbuh pula. Nah, rambut dia tumbuh pula. Sebab kita tak cukur janggut. Cukur-cukur tumbuh, cukur-cukur tumbuh. Tepak dia tumbuh-tumbuh. Tapi tu tak cukur kening. Tak tumbuh tu. Pak dia tumbuh situ. Jadi ni Allah Ta'ala royak dah. Nabi royak dah bahawasanya kita kena buang penyakit-penyakit tu. Ulama tidak menyatakan akikah itu wajib. Dari segi hukumnya dia bukan wajib. Dia tetap pendapat jumhur ulamanya ialah sunat muakkadah yang sangat dituntut. Kerana ia merupakan penumpahan darah sembelih tu tanpa ada sebab kesalahan, bukan sebab salah gapo-gapo. Hak wajib ni bayar dah. Sebab dah ni denda kesalahan kita. Enggak, kesalahan pada lebat haji, bab umrah ada sembelih. Ada kiparak sumpah pun ada sembelih. Atau ada kesalahan kita langgar sumpah. Nazar ada sembelih.
Jadi hak ni tak ada salah ke apa. Bini salah ke apa, memang dituntut dah bini tu. Dan bini pesi dia tak lama boleh anak. Pesi dia tak buat dia kata bini nak ada anak wan tu. Ada. Jadi tidak kata Allah habis salah boleh lah anak seorang. Salah apa? Tak ada duk salah lah. Nak dah mau cari tak boleh lah gitu. Baik, jadi dia bukan wajib. Juga bukan kerana nazar, maka ia tidak wajib sebagaimana korban. Kalau bernazar jadi wajib. Misalnya dia tak boleh anak payah cakap nak berubah. Tak. Kalau bomo gak habis tak bomo. Tak, buat kau tu, buat kau ni, habis ubah dah. Jadi dia kata dia ajak ke bini dia, kita dua ni kalau ada rezeki lah Tuhan beri anak, tak dapat anak. Kok mana pun abang nazar ni nak sebelah lembu seko. Nak ngekoh dia lembu seko. Itu jadi wajib lah. Sebab dia bernazar. Tapi kalau tak ada nazar apa dia ajak kita ni kena cedek lah. Belas sembilan ni agak-agak siapa dia lah kita ni. Apa ada piti dah kata tu? Ada dah 5 riyal dah tu. Allah 5 riyal. Kambil lah ni bukan 5 riyal. Nah, 700 800 kambil lah ni. Cedek 1000 sekali dengan beras, sekali dengan sate ke apa. Mana kurangnya 1000 lebih. Jadi itu kita bincang, kita bukan menazar. Kalau kita menazar itu ayat betul. Kita meniak atau kita ta'liq seandainya, sekiranya. Kita ta'liq gitu. Itu yang jadi nazar. Kalau kita nazar tak boleh makan lah. Kalau kita nazar kita tu. Dan orang bawa tanggungan kita, isteri dia, anak-anak, tak boleh makan lah. Tapi kalau bini kita nazar, kita boleh makan, anak-anak boleh makan. Kalau kita ngaji pegang kan, awak lah nazar, bukan saya. Kalau saya nyanyi awak seorang tak boleh makan. Kalau saya nazar, awak tak boleh makan, saya pun tak boleh habis, anak-anak tak boleh berlaku. Dia orang yang bernazar dan orang yang di bawah tanggungan dia, dia panggil aslan wa far'an. Atah dia bau. Atah ni mok tak boleh lagi. Kalau kita tangguh dia, tak boleh juga lagi. Tu kalau nazar. Ngekoh ni dia serupa dengan korban lah. Asalnya ialah untuk orang Islam. Ibadat untuk orang Islam. Asalnya begitu. Tapi sekiranya ada sekiranya takdirnya kita tidak jemput tapi jiran baik sangat, mari kebetulannya singgung. Mewah apa dia ni? Allah boleh hanuk dia kata. Kita senggah 5 tahun tak boleh hanuk, buat besar sikitlah 9 kobar dia kata. Tapi muka dia singgah kan. Kita tak ada oleh, kita akak sekadar meraihkan tetamu. Setengah ulama kata boleh. Gitu, sekadar tu. Tapi kalau kita pergi jemput mari belakang lah, tak kira lah. Ke mengekoh ni pergi jemput belakang. Tak, sampai lah ni sampai kita kata boleh belakang. Tak boleh kira gitu. Islam ada hukum dia. Tak, ni hukum. Jadi kalau sekadar raihkan tetamu yang bertandang ke rumah, tak, bukan kita jemput khas, maka dibolehkan. Gitulah. Kalau ada seorang dua tidak banyak lah. Jiran baik sangat. Duk berjabat kat duk sekali semeja. Tak, buat kerja. Kata dia memang boleh anak. Dia pun tahu. Bila nak ngekohnya, ajak kawan kata. Tak. Jadi sekadar seorang dua gitu dimaafkan. Setengah ulama lah. Setengah ulama. Itu. Kalau tidak ada keperluan tak payahlah, sebab dia untuk orang Islam. Asalnya begitu. Maka ia tidak wajib sebagaimana ibadat korban juga asalnya tidak wajib. Dalil lain yang menunjukkan ia tidak wajib, ia adalah hadis Abu Daud yang terdahulu. Jadi hadis ni dia ada makna memberi kelonggaran. Man wulida lahu mauludun fa ahabba an yumsaka anhu falyansuk. Barang siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka, fa ahabba, kalimah dia suka, makna dia no. Kalau dia nak sembelih, silakanlah. Mana kali dia tak ada, dia tidak mampu, tidaklah menjadi kebebanan. Tidak siapa tak dosa lah mu. Tak.
dan bagi orang yang mampu wajib. Tidak wajib, mana digalakkan bagi orang yang mampu, ada kemampuan. Nak ada kemampuan kena ikhtiar juga. Nak kena ikhtiar. Kalau kita nak suruh anak ni pun melalui kehidupan yang baik, kita mulakan dengan baik, nikah mula cara Islam, boleh anak sambung cara Islam, kita nak buat sebaik-baik ikut Nabi ajar, barulah anak kita tu insya-Allah menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi zuriat-zuriat yang baik. Siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka untuk melakukan ibadat, nak sembelih akikah ni, nasikah dia, maka lakukanlah ibadat itu. Seterusnya berkenaan dengan waktu berakikah. Bila sunat akikah ni? Bermula waktu diharuskan menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh bayi dari dalam perut ibunya. Itu harus. Harusnya bila beranak habis, keluar habis dah, boleh ngekah lah. Hari pertama sah dah ngekah. Hari pertama tu sah dah ngekah. Cuma digalakkan disunatnya hari ketujuh. Gitu. Ngekah ni dia beza dengan tahnik. Tahnik akan datang ni. Tahnik ni tak semesti hari ketujuh. Moleknya tahnik secepat mungkin lah. Hari pertama. Moleknya hari pertama. Yaumul Maulud. Hari yang dilahirkan. Tahnik itu belah mulut. Kita kata belah mulut. Letak di hangku dia ni. Lelangi dia ni. Buah tamar. Buah tamar lembut. Tak situ biar diisap. Supaya dia kuat menyusu, ada tenaga dengan energi buah tamar tu. Jadi tahnik tu bukan hari ketujuh. Moleknya hari pertama, tak ada hari pertama, hari kedua, tak ada kedua, hari ketiga. Hari ketujuh tu kira-kira tak buat hari pertama kedua, kita pergi buat hari ketujuh sekali dengan ngekah. Ya bukan gitu hukum masanya. Tahnik ni lebih awal. Tahnik suku. Yang kita bincang ni bukan tahnik lagi, akikah. Akikah ni bolehnya, harusnya bermula keluar semua tubuh bayi daripada perut ibunya, sama ada beranak biasa ke, operik ke dan sebagainya. Bila selama anak tu keluar, dah boleh dah tu. Boleh dah nak akikah. Boleh jadi lagu ni berlaku. Pagi raya haji. Dah asalnya dah agak-agak nak korban segian. Dek pakat dah dengan bini. Kalau awak beranak hari ni, saya kira hak segia saya tu pakai nak ngekah dah lah. Tiba-tiba beranak pagi raya. Dah pagi raya. Jadi hari pertama dia ngekah. Boleh tak ada apa. Tak ada apa. Tapi kalau lah tu biar sekerak pala baru ngekah dah tak jadi. Biar tu biar habis dulu. Kalau ia disembelih sebelum sempurna keluarnya bayi, maka ia tidak dianggap akikah. Ia dianggap daging biasa dan tidak mendapat hukum sunat akikah sebab tak sempurna keluar lagi. Waktu sunatnya berterusan hingga balignya bayi itu. Sunat ni panjang. Start harus mula hari pertama dia keluar habis itu haruslah. Sunat muakkadahnya hari ketujuh, start daripada hari dia beranak. Kalau misalnya beranak pagi Ahad. Pagi Ahad tu bila dah tu? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu sunat lah. Tu bila dah. Kalau dia beranak malam Ahad tu kira hari Ahad dah tu. Sebab kita malam ni malam Ahad dah ni. Hari Sabtu, hari dalam kalender Islam malam Ahad ni. Kira sehari ni. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu tu kan hari ketujuh dah tu. Sunat. Jadi panjang masa sunat tu sampailah dia umur balik. Balik ni umur berapa? Balik ni dia ada pedoman dia. Ada orang balik umur 15, ada orang balik umur 14, ada orang balik umur 12. Secara umumnya ulama-ulama sebut kalau ia tidak ada petanda balik, tak mimpi tak apa, 15 tahun tu umur dia tu memang automatik dah kira balik. Jadi misalnya ayah dia tidak kemampuan lah, uzur sama tak dia nak kerja ke apa, anak umur 6 tahun tak ngekah lagi, duk tunggu ada piti hipo sikit-sikit. Anak umur 8 tahun ada piti, dia pun ngekah, boleh sunat lagi tu. Sunat lagi sebab belum balik ke umur 8 tahun.
Umur 10 tahun. Awak ni tak ngekoh lagi ni, ayah nak ngekoh ni. Sekali ngasuh nak mula dulu lah. Jawi kita dia tu, hari tu juga ngekoh dia. Tak ada apa, boleh. Boleh. Ha? Anak tina. Dia serupa ya. Anak lelaki, anak puan ni, dia sama lah. Mana anak lelaki pun hari ke-7, anak perempuan hari ke-7. Boleh jadi balik tadi. Balik ni anak tina lebih cepat biasanya. Anak perempuan lebih cepat balik. Balik ni petanda mudah bagi perempuan bagi haid. Balik tu. Bila bagi haid, balik lah. Gak budak-budak lah ni kalau tanya di sekolah, tanya cikgu, tanya mak lah, tanya bini kita. Kalau ada anak tina. Lah ni ramai ada jenis tu, jenis umur 12 tahun bang. Bagi haid tu jenis tu. Kalau tidak ada satu kak 80% tu. Orang perempuan tu bagi haid tu. Jadi dia sudah balik tu. Balik tu. Setelah balik, bapaknya tidak lagi dituntut melakukannya. Tak wajib lah. Tidak sunat tapak dah lepas balik. Umur 15 ni. Oh terlepas dah mu ni. Betul lagu mana? Dan lebih baik dia melakukan untuk dirinya sendiri sebagai memenuhi perkara yang telah tertinggal. Maknanya kalau dia besar ke, dia ada binti ke, ada umur 40. Ayah kata kita mula ngekong ayah bapak ya. Dia tak jadi bolehlah. Dia sendiri, dia buat sendirilah. Sekali enggak boleh anak. Anak seko. Nah. Hak dia sendiri seko, tak ada apa. Jadi boleh dari segi hukumnya. Bukan ambil hadis hak kata Nabi ngekong diri sendiri itu sebab ada yang tidak kuat. Ada itu ditolak oleh ulama. Tapi melihat kepada hadis-hadis lain yang umum, perintah tu umum. Jadi boleh juga. Kalaulah ayah dia mula tidak mengekoh dia lagi, maka bila dia besar, dia buat sendiri. Namun sunat yang dituntut ialah melakukan akikah pada hari ke-7 daripada kelahiran bayi. Hari ke-7 daripada tu masuk hari dia beranak tu bila lah ni. Ini sunat. Kalau tak lahir ke-7, hari ke-14, tak lahir ke-14, hari 21. Tu ada sekat 21 tu disebut dalam riwayat hadis. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan selainnya daripada Samrah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzba'u anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu." Artinya bayi itu ditebus. Murtahanun ni seolah-olah dia ni tergadai. Kalau bahasa kita rahnu ni gadaian. Murtahanun seolah tergadai. Gadai ni sebab kita buat gigi gelar kan tak kedamah atau kedah arwah nu pajak gadai. Kita situ. Jadi sembelih Nabi buat bandingnya seperti anak kita ni duk kedau kan. Bila kita sembelih kita ambil wakili. Sebab kita ada binti kat kita buh. Nah, kita gadang mula 7,000. Ada piti, ada ngubah ya si pes, kita pergi tebuh. Tebuh tu. Itu perbandingan Nabi. Al-ghulam murtahanun. Anak kamu ni seolah-olah tergadai. Lagu mana nak tebusnya? Bi aqiqatihi, dengan dilakukan akikahnya. Buat ngekah tu seolah kita tebus. Jadi berat juga. Kalau kita tak ngekah bandingan Nabi tu berat. Sebab duk ngaurai ya. Ana, pelbagai gadaya kan duk kedah kita nak nebel tak sedar. Mana tak ada. Gada. Sekali boleh buat nebel juga. Nebel lagu mana? Masa makan gula lah. Nah, tarik Allah sedaknya hok jauh. Nampak lalu. Jadi begitulah bandingan Nabi seolah-olah kalau anak kita buat ngekah seolah-olah macam tergadai. Gitu. Lagu mana nak akikah? Nabi royak caranya. Disembelihkan ia pada hari yang ke-7. Hari ke-7 kita sembelih. Wa yusamma, dan diberikan nama. Hari ke-7 juga. Dan dicukurkan kepalanya hari ke-7 juga. Cuma dia kena tengok bila kita ngaji hukum ni, jangan baca hadis.
Sebab ada hadis ni kena himpun-himpun. Ulama wa as-sabr wa taqsim, himpun-himpun, barulah kita boleh dapat suatu keputusan hukum. Jadi buah nama ni boleh dah. Lepas beranak tu, tengok lelaki ke puan, hari pertama boleh dah buah nama. Cuma sunat hari ke-7 istihar nama. Atau hari ke-7 tu kira rasmi lah namanya. Dinamakan pada hari ke-7 juga, dan dicukurkan pada hari ke-7 juga. Dan cukur pun tengok juga lah, kadang-kadang anak tu dia boleh jadi tak berapa sihat dah, boleh jadi takut uzur ke kuning sangat ke, tak apalah, tidak hari ke-7 pun lepas tu lah dia segar sikit. Kadang-kadang dia terlalu lembek sangat ubur-ubur ni dah, boleh jadi tak penuh lagi tempurung kepala tu. Dan doktor kata dia ni kena jaga molek ni, tak apa itu lagi ni, beranak tu ikut boleh ke tak. Jadi tak semestinya hari ke-7 tu buatlah, tengok pada kesihatan dia juga. Tapi kalau dia sihat molek ke, hari ke-7 tu dia molek, pagi tu sembelih kambing, nah sembelih tu kita niat akikah lah. Dan masa kita sembelih tu moleknya nama dia dah. Dan Nabi masa sembelih akikah ni, dia sahabat-sahabat dia royak, haza akikah tu ibni, nama sikit, inilah akikah anakku bernama sekian-sekian. Maknanya pun nama dah hari ke-7 tu. Dan dicukurkan kepalanya. Cukur tu lepas sembelih. Lepas sembelih tu pagi tu juga cukur. Molek pagi lah juga cukur tu. Kalau tengah hari tu boleh, petang pun boleh. Cuma malam tu kurang digalakkan waktu malam. Maksud ditebus oleh akikahnya ialah pembesarannya dalam keadaan baik. Kalau kita akikahkan dia boleh membesar dalam keadaan baik. Mana keadaan baik ni boleh jadi dia selamat daripada apa-apa gangguan, tak boleh jadi dia ni tidak ada penyakit-penyakit yang berat, tidak kena gangguan-gangguan. Penjagaannya sempurna, tergantung pada sembelihan untuknya. Penjagaan sempurna. Kat kita nak anak kita ni sempurna, anak kita terjaga dengan baik. Jadi kena buat persiapan awal lah, awal supaya dia molek. Hari ke-7 tu kita buat, kita buat akikah. Dinyatakan juga ia bermakna. Ni ada tafsir ulama pada hadis ni, ada juga ulama buat tafsir lagu ni, huraiannya. Dia tidak boleh memberi syafaat kepada kedua ibu bapaknya. Ni buat lagi. Makna siapa tahap ni di akhirat, anak ni tak boleh syafaat kepada ibu bapa dia. Jika tidak disembelihkan akikah untuknya. Jadi kita kena buatlah. Balik bicara molek dengan isteri kita tu, kalau ada lagi anak-anak ni tahu 7 tahun tak buat lagi kan, buatlah. Buat. Kalau berasa payah kan tak apa, lepas sembelih tu kan ikut orang tak apa, kita tak apa. Nak kambing seekor pandailah kita nak masak tu. Tak boleh. Walaupun kita kata tidak kita gola ke apa, kita mampu sekat sembelih kambing. Tok Imam tolong akikah anak hamba ni, hamba wakil Tok Imam belakang lah buat jam masjid, balas ke surah ke, tak apa. Jadi lepas dah tu kita tu. Jadi lagu mana? Nak nasi lepas, gola lepas. Enggak, kita suruh Tok Imam kan. Lepas tu Tok Imam ajak lah hamba ni. Kita pergi makan pula. Tok Imam pun ambil duit lain lah nak cukup tu. Kita bawa cukup kambing seekor ya, tak apa tu. Jadi buat jugalah biar lepas. Hikmah diakikahkan mengandung rahsia yang unik. Unik ni mana benda yang sangat baik, sangat besar faedah. Masalah yang mendalam, faedah yang banyak. Kami sebutkan sebahagiannya. Pertama, melahirkan kegembiraan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang menyenangkan kelahiran. Nak beranak ni payah. Kita orang jantan ni tak apa, mereka tak ajitera beranak. Allah lagu tu payah dia kata. Pakata-katanya tu tak ada kata lagu tu marah ke bini kita. Beranak ni separuh mati. Ada orang mati beranak ada. Jadi oleh kerana selamatnya isteri kita beranak tu satu nikmat yang besar. Di akikah tu mula situ lagi selamat tu. Setengah orang sabar kena bedah, kena gapo, anak boleh tali pusat, ada mati dari perut, macam-macam. Jadi kita bersyukur kerana menyenangkan isteri kita melahirkan anak. Kemudian mengurniakan anak kepada kita ibu bapa ni, dapat anak. Orang lain tak dapat anak.
anak itu sangat disukai oleh pasangan ibu bapaknya. Jadi menjadi lumrah fitrah lah orang dapat anak ni suka. Nah, kalau ibu ni sakit setara mana pun lepas mesti ambil dah bersihkan anak tu atas perut dia, hilang dah sakit separuh. Nah, sakit lagi cuma kerana gembiranya tengok anak ni selamat, dapat anak ni comel dah, boleh jerit, boleh apa berok dan sebagainya, pasal suka. Jadi orang-orang yang ada fitrah yang sejahtera, dia bukan berona ke apa, memang dia akan gembira. Maka sepatutnya dibuktikan kesyukuran kepada pengurniaan dan pemberian nikmat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, nescaya ia meredai bagimu kesyukuranmu itu. Itu akan meredai kita kalau kita bersyukur. Ayat ni dalam Quran hak pasal lagu ni sunni, iaitu dari segi hukum tajwid asalnya dhamir ni, dhamir ganti nama yardahu tu, dia kalau sebelum dia tu huruf tu hidup, dha tu hidup, selepas dia hidup juga. Nah, hukum tajwid dhamir ni dia kena baca panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum, lagu tu asalnya. Tapi oleh kerana kalimah redha ni nak menggambarkan terlalu cepat Allah redha kepada kita, maka yardahu panjang tu jadi lambat. Jadi intonasi bacaan menggambarkan makna. Bila kita baca tu pendek, kerana Nabi baca gitu, Tuhan nak ayatnya cepatnya Tuhan redha kepada kita kalau kita bersyukur di atas nikmat tu. Tuhan tak tangguh-tangguh. Membuatlah ni aku redha lah. Sebab membuat kadang mensyukuri nikmat. Tu intonasi bacaan pun dikira juga. Ada setempat lagi, tu yakhludu fihi muhana. Tu nak ayatnya orang hak masuk neraka ni biar masuk gitu. Tu hak patut kita kata fihi muhana, jadi fihi muhana. Nak ayat memang lagu itulah sesuai dengan dia. Jadi sesuai dengan kalimah syukur ini akan mendapat redha Allah Ta'ala. Kita baca pun kena baca dengan bersegera. Wa in tashkuru yardahu lakum, la in syakartum la azidannakum. Demi sungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan untuk kamu. Boleh jadi kita ngekah ni, kita kata bagus hamba aku ni, aku nak pergi pulak 2 orang lagi tahun depan. Boleh nak pulak. Tak ramai, cuma mula-mula tu sore setahun. Lepas tu tengok saya ni ramai dah boleh anak. Kita pun peras sikit. Lepas tu setahun sore. Lepas tu berhenti sikit, sore setahun. Lepas tu setahun sore. Akhirnya 10. Hak tu lah ya. Cuma royak slow sikit. Setahun sore. Lepas tu sore setahun sore. Apa-apa 10. Lagi kita sedap lah orang lelaki ni nak. Orang puan tu kat merusing nak beranak dah. Tapi nak ayatnya kalau kita bersyukur ni, Allah Ta'ala tambah lagi. Boleh jadi dapat anak kembar ke pula dah, atau anak yang sangat baik, comel. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta benda dan anak bina ialah perhiasan hidup dunia. Itu satu kegembiraan. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan indah kepada pandangan manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsunya. Itu perempuan, anak pinak. Itu sifat orang yang normal, orang yang biasa mesti dapat anak ni suatu kegembiraan, suatu nikmat yang besar. Jadi kita bersyukur dengan cara kita buat penyembelihan akikah panggil orang, makin ramai-ramai. InsyaAllah kita akan sambung semula dengan hikmah-hikmah disyariatkan akikah di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah taqabbalallah.